Salam sejahtera Malaysia, selamat malam sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang pukul 7.39 malam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, perbicaraan untuk kes 1MDB Datuk Seri Najib Tun Razak semakin bergegar. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terbaru, laporan terbaru ini memang mengejutkan semua. Kerana laporan ini berkenaan dengan Queen Council, iaitu peguam diraja United Kingdom yang telah diminta oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, dimohon oleh Datuk Seri Najib Tun Razak dan pasukan peguamnya untuk bantuan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, adakah beliau akan ditolak? Di pertengahan daripada video ini ada kabar tentang perkara itu. Nantikan tuan-tuan dan puan-puan. Persoalannya ialah kenapa Datuk Seri Najib Tun Razak perlu meminta bantuan daripada Queen Council itu pula tuan-tuan dan puan-puan, sehingga ini menyebabkan seorang peguam iaitu N Surendran berkata begini. Dia kata, apa yang membingungkan rakyat adalah adakah peguam kanannya iaitu Syafiq Abdullah tidak cukup baik atau tidak cukup cekap sehingga Najib terpaksa menghubungi Queen Council? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua daripada peguam ini, ini yang tanya benda ni adalah peguam. Maksudnya dia tahu apa yang sedang berlaku. Soalan yang kedua daripada peguam ini adalah, adakah rayuan ini terlalu rumit? Tanya bekas Timbalan Menteri Undang-Undang di fakto tersebut. Okey, katanya, pada pandangan saya, suka atau tidak, Najib tidak boleh lari daripada persepsi berikut, bahawa tindakan undang-undangnya yang melibatkan Queen Council akan ditafsirkan sebagai sebahagian daripada taktik penangguhan. Sama ada persepsi sedemikian adalah sah atau sebaliknya adalah tidak material. Lagipun sebagai ahli politik yang berpengalaman, beliau harus sedar sepenuhnya bahawa persepsi itu penting dalam politik, katanya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, laporan yang baru diterima ini telah diterbitkan dan laporan ini telah pun dibaca di seluruh dunia, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana telah diterbitkan di theedgemarkets.com. Kamu berilah komen kamu. theedgemarkets.com baru sebentar tadi 11 Mei 2022 diterbitkan lebih kurang pukul 3 petang. Baru saja tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin kamu boleh mendengar, jadi syukurlah kerana saya boleh memberitahu kamu. Perbicaraan SRC Najib. Perbicaraan rayuan Najib di Mahkamah Tertinggi menunggu permohonan Queen Council. Adakah Queen Council akan menolak permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak? Sekiranya permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak ditolak oleh Queen Council, memang 100% persepsi rakyat Najib bersalah. Kenapa? Kerana kalau Queen Council tak terima, maksudnya mereka dah tahu mungkin tak boleh menang. Tapi kalau Queen's Council terima, memang ada harapan untuk Datuk Seri Najib Tun Razak. At least mungkin paling kurang pun hukuman mungkin boleh dikurangkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihargai sekalian, selepas pemfailan petisyen rayuan di Mahkamah Persekutuan minggu lalu oleh peguam Datuk Seri Najib Tun Razak untuk mengenepikan sabitan beliau dalam kes SRC International Sendirian Berhad, adakah perbicaraan rayuan akan ditetapkan dalam beberapa minggu yang akan datang? Kita nantikan. Secara katara, rekod rayuan akhirnya telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak pendakwaan dan yang lebih penting ialah pihak pembelaan pada awal April yang lalu membawa kepada pemfailan petisyen oleh pihak pembelaan selepas lanjutan masa telah diberikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihargai sekalian, pihak pendakwaan dan pembelaan kini perlu untuk memfailkan hujahan bertulis mereka. Selepas itu tarikh pendengaran akan ditetapkan.
Najib yang akan mencecah usia 69 tahun pada Julai ini didapati telah bersalah oleh Mahkamah Tinggi dan juga Mahkamah Rayuan kerana menyalahgunakan kuasanya dalam isu jaminan kerajaan untuk 2 pinjaman sebanyak 2 bilion ringgit setiap satu oleh SRC kepada SRC oleh Kumpulan Wang Persaraan Incorporated atau KWAP pada Ogos 2011 dan Februari 2012. Bekas Presiden UMNO dan juga ahli Parlimen Pekan itu juga disabitkan dengan 3 pertuduhan pecah amanah jenayah sebanyak 42 juta ringgit Malaysia yang dimasukkan ke dalam akaun banknya daripada SRC dan 3 lagi pertuduhan pengubahan wang haram dengan jumlah yang sama antara 26 Disember 2014 dan Februari 10, 2015. Sabitan itu memberi Najib pengiktirafan. Aduh. Ini perenggan ini betul bikin sakit hati. Sabitan itu memberi Najib pengiktirafan. Apa pengiktirafan ni? Sebagai ahli politik berpangkat tertinggi di negara ini yang didapati bersalah atas kesalahan jenayah di mahkamah. Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit. Keputusan Mahkamah Tinggi itu dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan pada 8 Disember yang lepas, menyebabkan rayuan terakhir ke Mahkamah Tertinggi iaitu Mahkamah Persekutuan. Jika perbicaraan jenayah bermula di Mahkamah Tinggi, penjenayah yang disabitkan dibenarkan 2 peringkat rayuan iaitu Mahkamah Rayuan dan akhirnya Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Rayuan dan dalam keputusannya untuk menolak rayuan Najib mengkritik kerugian besar yang dialami oleh SRC International iaitu anak syarikat milik penuh One Malaysia Development Berhad iaitu milik kerajaan. Ia memerhatikan bahawa entiti yang ditubuhkan untuk melindungi kepentingan negara itu dalam bidang kritikal. Contohnya, tenaga alternatif telah berubah menjadi memalukan negara kerana kehilangan wang. Dalam kes SRC, lokasi pinjaman KWAP sebanyak 4 bilion ringgit Malaysia masih menjadi misteri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, walau bagaimanapun Najib sebelum ini menyatakan hasratnya untuk mendapatkan peguam permaisuri atau Queen Council untuk menghujahkan rayuannya di mahkamah tertinggi iaitu Mahkamah Persekutuan. Queen Council daripada Commonwealth perlu untuk mendapatkan pengakuan atau kebenaran daripada mahkamah untuk menjalankan amalan di Malaysia sebelum dia dibenarkan berhujah atau mengemukakan dalam rayuan. Peguam utama Najib yang mengetuai pembelaan pada perbicaraan dan rayuan di Mahkamah Rayuan iaitu Tan Sri Muhammad Shafi Abdullah mempunyai masa sehingga akhir Mei untuk memfailkan permohonan bagi mendapatkan QC. Sekarang dah hampir separuh Mei. Tinggal separuh Mei. Memang pening kepala. Permohonan itu perlu difailkan di Mahkamah Tinggi dan mungkin didengar pada bulan Jun. Sekiranya permohonan gagal, rayuan boleh dibuat ke Mahkamah Persekutuan. Hanya selepas perkara ini diputuskan, tarikh pendengaran untuk rayuan JPP boleh ditetapkan. Peguam N. Surendran, walau bagaimanapun, iaitu seorang bekas ahli Parlimen Padang Serai dan ahli PKR, berkata adalah hak seseorang tertuduh untuk memfailkan sebarang permohonan di mahkamah termasuk untuk penerimaan QC. Tetapi terpulang, kata peguam ini, tetapi terpulang kepada mahkamah untuk memutuskan sama ada dia telah memenuhi prinsip undang-undang yang mengawal permohonan sedemikian. Katanya kepada DH. Ahli Parlimen Sepang, Muhammad Hanifah Maidin dari Amanah berkata beliau tidak fikir rakyat mempersoalkan hak undang-undang Najib untuk memohon QC. Okey, jadi ahli Parlimen Sepang yang ini yang cakap. Okey. Jadi yang tadi awalnya itu bukan peguam yang cakap tetapi ahli Parlimen daripada Sepang iaitu Muhammad Hanifah Maidin dari Amanah berkata. Dia berkata apa yang membingungkan rakyat adalah ini, adakah peguam kanan sekarang iaitu Syafiee tidak cukup baik atau cukup cekap sehingga Najib terpaksa menghubungi QC? Adakah rayuan itu terlalu rumit? Tanya bekas timbalan Menteri Undang-Undang de facto. Pada pandangan saya, suka atau tidak, Najib tidak boleh lari daripada persepsi berikut bahawa tindakan undang-undangnya melibatkan QC akan ditafsirkan sebagai sebahagian daripada taktik penangguhan, katanya. Okey, jadi panjang lagi berita ini. Kamu boleh baca di dalam dsmarkets.com yang bertajuk perbicaraan SRC Najib, perbicaraan rayuan Najib di Mahkamah Tinggi memohon
Mahkamah Tertinggi menunggu permohonan QC. 11 Mei 2022. Jadi sekali lagi saya ingin membetulkan apa yang saya kata di mula tadi. Saya ingin membetulkan, iaitu yang bertanya adakah Syafi'i tidak cukup baik atau cukup baik, itu bukan daripada peguam, bukan daripada peguam N. Surendran, bukan daripada peguam. Sekali lagi saya ingin mohon maaf kerana saya tersilap baca, bukan daripada peguam N. Surendran, iaitu bekas ahli Parlimen Padang Serai dan ahli PKR, tetapi daripada ahli Parlimen Sepang, iaitu Muhammad Hani Pamaidin daripada Amanah, yang berkata apa yang membingungkan rakyat adalah adakah peguam kanan sekarang, iaitu Syafi'i, tidak cukup baik atau cukup cekap sehingga Najib terpaksa menghubungi QC. Adakah rayuan itu terlalu rumit, katanya, dan bukan daripada N. Surendran seperti yang saya bacakan pada awalnya, tetapi daripada ahli Parlimen Sepang, iaitu Muhammad Hani Pamaidin daripada Amanah. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.